Panasnya. Hai korang. Lama Hai. tak lepak Hai malam. korang. Ya, Saya lama jumpa. tak lepak. Kau sihat? Sihat. Nice. Bagus, semua sihat. Okay, nice. Kalau macam tu kita order dulu Okay. Bang. Order? Saya nak teh ais 5 suam. Ais bukan suam. Korang? Teh tarik satu, nak Milo dinosaur 2, teh ais satu. Okay, tu je bang. Thank you. Dah lepak-lepak ni lah. Borak nak tanya ni. Tanya apa? Come on. Korang pernah dengar tak pasal falsafah essentialism? Macam pernah. Apa benda? Sekejap. Aku tunjuk kat korang. This is a video about essentialism. In the next minute, you will experience Jap. Alia, tak best lah sembang kat dunia jarak jauh ni. Jom kita pergi ke dunia tanpa COVID. Jom. 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 Yeay. Lega sikit tak payah pakai mask kat sini. Betul tu. Okey Alia, sambung balik Alia pasal falsafah essentialisme tu. Aku nak tahulah. Oh, jadi essentialisme ni dia salah satu falsafah pendidikan barat. Falsafah pendidikan barat ni dia ada dua kategori. Satu tradisional, satu lagi moden. Jadi essentialisme ni dia tergolong dalam falsafah tradisional. Nama falsafah ni, essentialisme tu dia berasal dari perkataan Inggeris tau. Which is essential yang bermaksud asas atau penting. Lepas tu isma bermaksud aliran. Oh, macam tu. Zaman bila falsafah ni wujud? Lepas tu siapa dia punya pengasas? Oh, essentialisme ni tak silap aku dia wujud pada zaman Renaissance. Lepas tu pengasas dia William C. Bagley. Kenapa pula falsafah ni kita? Ahli falsafah essentialisme ni diorang ada kritikan terhadap falsafah progresivisme yang menyebabkan fitrah manusia kekurangan nilai murni. Jadi, ahli essentialisme ni diorang berpendapat bahawa falsafah tradisional dan konservatif dapat mengekalkan tradisi dan tamadun sesuatu masyarakat serta menggalakkan perkembangan intelektual pelajar. Oh, jadi apa yang unik sangat pasal essentialisme ni? Uniknya essentialisme ni sebab dia memandang pendidikan sebagai pemelihara kebudayaan. Ataupun diorang ada satu quote tau, Conservative Road to Culture, yang bermaksud pendidikan kembali kepada kebudayaan lama yang telah membuktikan kebaikan kepada manusia. Jadi secara ringkasnya, essentialisme ni merupakan falsafah pendidikan berbalik kepada perkara asas yang penting dalam pendidikan dan mempertahankan nilai budaya yang relevan serta tak bertentangan dengan agama. Macam itulah sikit sebanyak pasal pengenalan falsafah essentialisme ni. Tapi apa tujuan matlamat dan hal perkembangan individu falsafah ni? Okey, cepat. Aku nak tahu lagi ni pasal essentialisme. Siapa yang tahu? Macam best pula topik ni. Itulah, tapi setakat tu je ilmu aku pasal falsafah ni. Korang sabar jap. Okey, jadi kalau kita dah buat sesuatu benda tu mestilah bertujuan, betul tak? Betul. make sense. Lepas tu? Betul. Lepas tu, tujuan falsafah essentialism ni dilaksanakan adalah untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah, mengajar ilmu dan kemahiran kepada anak murid dan juga bagi menumpukan kepada perkara asas. Macam Alia kata tu, asas, essential tu. Maksudnya, falsafah barat ini lebih mementingkan perkara asas seperti bahasa, matematik dan sains diajar dalam kelas. Okey, tapi apa motif? Kejap. Bukan motif. Apa matlamat falsafah ni nak buat macam tu? Matlamat dia untuk mengajar maklumat berbentuk fakta lah. Apa lagi? 3M ni amat ditekankan tau dalam falsafah ni sebab mereka percaya jika dapat menguasai 3M, pelajar juga akan menghayati ilmu dan budaya yang dia ajar. Wow, Pandai gila Wai. Mana ada lah korang ni. Saya minat je dengan falsafah ni. Okey.
korang terfikir tak? Apa yang falsafah essentialism ni buat untuk kita orang dari segi perkembangan individu Weh, tak terfikir pula. Awak tahu ke jawapannya? Betul ke awak saja cakap macam ting kosong ni? Tak baik tau panggil saya ting kosong. Falsafah essentialism ni boleh membantu setiap individu dalam mendapat ilmu dan juga kemahiran. Lepas tu, mereka yang mempraktikkan falsafah essentialism dalam pendidikan ni akan diberi peluang kepada setiap pelajar mendapat pendidikan secara sekata tau. Sebab 3M tu akan ditekankan secara rata kepada setiap individu. Jadi semua orang sama rata lah. Okay, kita teruskan guys. Kalau korang nak tahu, falsafah esensialisme ni ada dilaksanakan di Malaysia. Contohnya, okay class, today we learn past tense. Kalau penatlah mengajar, boleh tak korang buat kerja kumpulan? Mana boleh cikgu? Kita orang tak reti lah buat kerja kumpulan. Dah cikgu, mana pernah kita buat kerja berkumpulan? Ke mana tu? Okeylah, tak apalah. Cikgu sama mengajar itulah salah satu falsafah esensialisme ni. Kaedah pengajaran dia ni adalah secara didaktif. Maksud didaktif ni, cikgu mengajar, murid pula ni dengar je. Dia tak boleh bagi respon. Oh, didaktif Macam dah dengar. Maksudnya teacher centered lah kan? Ya, teacher centered. Maksudnya kalau kita ni jadi cikgu nanti, kita penat tau sebab pembelajaran dia teacher centered. Lepas tu, macam yang Mai cakap tadi, falsafah esensialisme ni tekankan 3M dalam pembelajaran, iaitu membaca, mengira dan menulis. Seterusnya, Korang tahu tak konsep pengajaran dan pembelajaran esensialisme ni penting kenapa? Tak tahu. Falsafah esensialisme ni menekankan perkara-perkara yang asas sahaja. Sebab itulah 3M yang korang lihat tadi tu dipentingkan. Oh, macam tu. So, apa je yang diajar pada peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah? Pada peringkat sekolah rendah, perkara yang dianggap penting ialah pembacaan, penulisan, percakapan, ejaan dan kemudian baru diperkenalkan sejarah, ilmu sains dan sains fizikal. Bagi sekolah menengah pula, perkara-perkara yang diajar di sekolah rendah tu akan diperkembangkan untuk menjadi lagi mencabar dan spesifik. Macam mana pula dengan aktiviti kurikulum dan sukan? Aktiviti kurikulum dan sukan ni ada je, tetapi tak adalah diberi keutamaan sangat seperti pelajaran-pelajaran lain. Oh, faham. jadinya falsafah esensialisme ni masih relevan ke sekarang ni? Sebab asyik fokus 3M je. Relevan je Fahira, tapi kita ni tak bolehlah bergantung sepenuhnya pada falsafah esensialisme ni. Sebab falsafah ni kan hanya tekankan kepada perkara-perkara asas je. Dalam dunia sekarang ni, kita kan kena belajar pelbagai ilmu. Sebab kita nak melahirkan pelajar yang seimbang dari segi emosi, rohani, intelek dan jasmani seperti yang ditekankan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Oh, baru ingat. Agak-agak wujud tak penggunaan falsafah esensialisme ni dalam FPK? Tahu tak FPK tu apa? Mesti lah tahu. FPK tu falsafah pendidikan kebangsaan tau. Okay. Ya, tahu. Mestilah ada. Kalau kita tengok falsafah pendidikan kebangsaan, korang akan perasan tau, salah satu tujuan pendidikan adalah untuk melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan. Jadi, kalau nak dapatkan ilmu pengetahuan, setiap pelajar tu perlulah menguasai 3M yang ditekankan dalam falsafah esensialisme ni. Oh, okay. Baru faham. Macam ni Faira, kau jangan pening-pening. Kalau kau nak tahu, kerajaan memang sentiasa berhasrat untuk meningkatkan kemahiran literasi dan numerasi dalam kalangan masyarakat secara sepenuhnya. Kemahiran ni penting tau. Kalau tak mahir dalam literasi dan numerasi, mesti susah kita nak belajar ilmu lain. Dah lewat ni. Jom lah gerak balik dunia sana. Nanti traffic jam lah, banyak roket nak lintas. Dah lah, jom lah balik. Aku nak minum Milo dinosaur aku tadi. Itulah mesti ceroy dah air aku. Lagi lama combo tak? Lagi tak dapat air. Jom balik. Jom. Aduh. Hausnya. Perjalanan yang sangat jauh. Ya weh. Jap. Kita tak nak bagi tahu dia orang ke? Bagi tahu apa?
Jangan lupa tau like video kita orang ni. Sebab ni assignment. Ayahlah bagi tahu assignment. Beritahu je lah. Okey dah. Korang jangan gaduh Korang yang tengok video ni tadi, jangan lupa like tau. And kita orang nak cakap, Stay safe. Duduk rumah. Ikut SOP and jaga diri semua. Bye-bye. Bye. Bye. Jangan lupa like. Terima kasih. like tau like. Subscribe. Siapa yang mengeluh kuat sangat tu je? Siapa yang? Ui, korang pernah tak dengar pasal falsafah essentialism? Kenapa kau gelak? Mahira. Gelak. Sebab kau pause lama.